Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 2 September 2021 bersama saya Syazli Sufi Cik Unik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham Lance Corporal Muhammad Azrin Muhammad Isa, anggota Tentera Darat 10 Brigade Para yang telah kembali ke rahmatullah semasa menjalani latihan di Bera. Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Allahyarham dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga Allahyarham sabar serta tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu ini. Seri Paduka Baginda berdua amat menghargai khidmat bakti, jasa serta pengorbanan Allahyarham kepada negara dan mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat oleh Allah SWT dan ditempatkan bersama para solihin. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebelum ini telah berkenan bercemaduli berangkat meninjau dan menyertai operasi mencari dan menyelamat di Kampung Bohor Baru, Bera kemarin. Seri Paduka Baginda turut berkenan meluangkan masa menyantuni keluarga mangsa dan mengurniakan sumbangan peribadi bagi mengurangkan beban mereka. Allahyarham Lance Corporal Muhammad Azrin, seorang anggota tinjau dari pasukan Kompani Pandora Para, didapati lemas ketika menjalani latihan penyusupan menyerbangi Sungai Pahang bagi eksersis Para Predator Seri 1 2021 pada 29 Ogos lalu. Eksersis Para Predator merupakan salah satu eksersis yang dilaksanakan Tentera Darat Malaysia TDM melalui 10 Brigade Para yang berpangkalan di Kem Terendak Melaka dalam tempoh 14 hari, melibatkan seramai 1,894 anggota tentera dengan 151 aset logistik Tentera Darat Malaysia. Kerajaan negeri sedang berusaha untuk memastikan setiap daripada rakyat Pahang dapat menerima suntikan vaksin COVID-19 bagi memastikan imuniti kelompok atau herd immunity dapat dicapai secepat mungkin. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail dalam satu hantaran di Facebook berkata, namun begitu sebanyak 20% rakyat Pahang masih belum mendaftar untuk menerima suntikan vaksin. Oleh yang demikian, beliau menyeru kepada seluruh rakyat Pahang agar memainkan peranan untuk menyampaikan keperluan vaksin ini kepada ahli keluarga, kawan, jiran tetangga atau sesiapa sahaja yang masih belum mendaftar. Beliau berharap Pahang akan dapat mencapai imuniti kelompok atau herd immunity secepat mungkin bagi mengekang wabak COVID-19 ini. Sebelum ini, Pengarah Kesihatan Negeri Pahang yang berbahagia Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, kira-kira 20% atau lebih 235,000 penduduk Pahang yang layak disuntik belum berdaftar dalam MySejahtera. Sebanyak 1,175,800 penduduk berusia 18 tahun ke atas di negeri ini layak untuk menerima suntikan vaksinasi COVID-19 daripada 1,678,700 penduduk di Pahang seluruhnya. Kerajaan Pahang akan mengkaji punca berlakunya kemalangan di Jalan Pekan Batu Balik di sini bagi memastikan keselamatan pengguna jalan berkenaan. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman berkata, pihaknya sedang mendapatkan maklumat berkaitan daripada pihak Jabatan Kerja Raya JKR dan Jabatan Kesihatan Daerah. Jadi saya percaya pihak Jabatan Kesihatan Negeri akan memberikan maklumat yang sepenuhnya berkaitan kejadian ini. Begitu juga dengan Jabatan Kerja Raya berkaitan dengan projek Istan telah dilaksanakan. Kita juga akan mengumpulkan maklumat statistik kemalangan di kawasan berkaitan dan semua perkara ini akan kita bentangkan dan bincangkan untuk kita pertimbangkan langkah seterusnya yang kita ambil dalam menyelesaikan isu.
Beliau berkata demikian ketika meninjau kawasan Kemalangan di kilometer kilometer 21 Jalan Pekan Batu Balik dan ke kawasan Beliau berkata demikian ketika meninjau kawasan Kemalangan di kilometer 21 Jalan Pekan Batu Balik dan ke rumah mangsa kemalangan maut di Felda Cini Timur 1 di Pekan. Beliau berkata pihaknya menunggu hasil kajian sebelum dapat membuat sebarang keputusan berkaitan yang akan dilakukan. Sementara itu, menurut Balu Allahyarham Hussein Abdul Hamid yang meninggal dunia akibat kemalangan ambulan yang terbabas di kawasan berkenaan 31 Ogos lepas, Puan Masri Ahmad berkata, dia berterima kasih di atas keprihatinan Kerajaan Pahang. Sebelum ini, media melaporkan mangsa maut selepas ambulan yang dinaiki untuk pulang ke rumah di Felda Cini Timur 1 setelah tamat tempoh kuarantin terbabas ke dalam longkang dan mangsa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Pahang mencatatkan sebanyak 599 kes baru COVID-19 hari ini dengan Kuantan terus menjadi daerah paling banyak kes. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 325 kes, Pekan 57 kes, Jerantut 48 kes dan Temerloh 46 kes. Selain itu, Lipis mencatatkan sebanyak 39 kes, Maran 23 kes, Raup 20 kes, Bentong 14 kes, Bera 10 kes, Cameron Highlands 9 kes dan Rompin 8 kes. Sebanyak 2 kematian turut dicatatkan pada hari ini dan 1 kluster baru iaitu kluster Kampung Baru Lipis, Kuala Lipis. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang meminta agar orang ramai sentiasa mengikuti saranan kerajaan bagi sentiasa menjaga SOP dan menghadkan pergerakan yang perlu sahaja sebagai kaedah berkesan dalam membendung penularan COVID-19. Walaupun beberapa kelonggaran sekatan pergerakan diberikan kepada individu yang telah menerima vaksinasi lengkap, namun ia tidak bermakna orang ramai kebal daripada jangkitan COVID-19. Justru terus amalkan langkah-langkah pencegahan untuk mengelak penularan jangkitan COVID-19 di negeri ini. Penduduk Kampung Badung Dalam dan penduduk pematang durian di Mukim Bebah Pekan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD diminta bersabar dan terus mematuhi segala SOP sebaik mungkin. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang yang juga Ahli Dewan Negeri Bebah Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, 2 lokaliti berkenaan dikenakan PKPD bermula hari ini hingga 15 September depan. Justru beliau meminta penduduk yang mempunyai gejala seperti demam panas berpanjangan, kesukaran bernafas, sakit dada, tiada selera makan dan minum, kelusuan bertambah teruk, batuk, muntah atau cerit-birit yang semakin teruk dapat menghubungi segera klinik kesihatan berhampiran. Sampaikan maklumat kesihatan kepada ketua-ketua kampung atau kepimpinan setempat jika mempunyai tanda-tanda tersebut agar tindakan segera dapat dilakukan. Amalkan lockdown kendiri, kekal duduk di rumah dan amalkan gaya hidup sihat bersama keluarga dalam lingkungan kawasan rumah sendiri dan pastikan boleh dihubungi. Seramai 20 pelajar cemerlang yang menerima sumbangan beasiswa dan wang pendahuluan bagi menyambung pengajian ke Universiti Yarmouk Jordan menzahirkan rasa penghargaan terhadap sumbangan oleh Kerajaan Pahang. Seorang pelajar program ijazah Sarjana Muda Syariah, Ekonomi dan Perbankan Islam, kerjasama Kolej Yayasan Pahang, KYP dengan Universiti Yarmouk Jordan, Fikri Haziq Husaidi, sangat menghargai sumbangan wang pendahuluan berjumlah $1,000 bagi meneruskan pengajian ke Universiti Yarmouk Jordan dan kesemua 16 pelajar dianggarkan berlepas pada 26 September depan. Sangat bersyukurlah kepada Allah SWT sebabnya kita tahu musim pandemik ni memang susah untuk kita buat penerbangan ke negara luar. Dan Alhamdulillah kali ini kami 16 orang pelajar dan saya merupakan wakil berkesempatan untuk menyambungkan pelajaran ke sana. Dan saya sangat ingin berterima kasih. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri Wan Muhammad Rosidi Wan Ismail dan juga Yayasan Pahang sendiri
atas wang pendahuluan yang akan diberikan kepada kami. Dan seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih terutamanya kepada pensyarah kami yang selama ini bertungkus lumus mengajar kami, mendidik kami sepanjang 2 tahun pengajian di Malaysia ini. Akhir kata, jazakumullahu khairan jazak. Doakan kejayaan kami di bumi Jordan. Dan insya-Allah kami akan pulang dengan kejayaan dan berbakti kepada negara kami sendiri. Insya-Allah. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas Majlis Penyampaian Beasiswa Kecemerlangan Menteri Besar Pahang 2021. Wakil Pelajar Kolej KYP Yarmouk dan bantuan kepada anggota keselamatan PDRM di Wisma Seri Pahang, Kuantan. Sementara itu, 4 penerima BKMB turut menyatakan penghargaan tidak terhingga kerana terpilih untuk menerima beasiswa tersebut yang akan menaja keseluruhan pengajian seumur hidup yang terdiri daripada yuran pengajian, allowance sara hidup, allowance komputer, allowance buku, allowance perkakas dan allowance kertas projek ataupun tesis. Menurut Alia Nur Izzah Syahrudin, 18 tahun berkata, beliau yang kini sedang melanjutkan pengajian ke peringkat asasi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM Kuantan berasa beruntung kerana terpilih sebagai penerima bantuan kecemerlangan Menteri Besar yang menaja sepenuhnya pembiayaan pendidikan sehingga ke peringkat tertinggi di dalam bidang perubatan. Beasiswa ni boleh menawarkan saya pengajian sehingga ke peringkat sarjana dan juga PhD. Jadi saya rasa sangat beruntung jadi salah seorang daripada penerima beasiswa ni. Bagi seorang pelajar cemerlang orang asli, Nur Maisara Abdul Malik, 20 tahun berpendapat bahawa beasiswa ini benar-benar dapat membantu menampung kos pengajiannya memandangkan beliau berlatar belakangkan keluarga yang tidak berkemampuan. Perasaan mula-mula nak ucap terima kasih kepada Datuk Seri dan pihak Yayasan Pahang kerana menerima saya untuk beasiswa ni. Perasaan gembira tu lebih sebab tak pernah sangka bakal dapat beasiswa ni. Bila dapat beasiswa nanti saya akan gunakan sebaik mungkin sebab saya antara golongan dari orang susah juga. Untuk sambung belajar lebih tinggilah. Manakala Muhammad Rahimi Sarifuddin, 18 tahun, yang kini sedang melanjutkan pengajian asasi sains fizikal di Universiti Melaya pula berhasrat untuk menyambung pengajian dalam bidang sains komputer. Okey, di kesempatan saya ini saya ingin menggunakan beasiswa ini sebaiknya untuk menyambung pelajaran peringkat yang paling tinggi selagi saya masih ada usaha untuk menyambung pelajaran di dalam negara ini. Saya berkeinginan untuk menyambung dalam bidang sains dan komputer. Bagi Muhammad Saifullah Fitri Muhammad Sufian, 18 tahun, cita-cita untuk menyambung pengajian tertinggi di dalam bidang perubatan bukanlah perkara mudah. Saya punya cita-cita untuk sambung belajar dalam bidang perubatan sehingga peringkat tertinggi. Jadi bukan mudahlah bagi saya. Saya rasa amat bersyukur dan terharulah dengan pemberian beasiswa ni yang mana menanggung sehingga ke peringkat ijazah kedoktoran. Kesemua mereka telah menerima sumbangan daripada Yayasan Pahang yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail. Hadir sama ialah Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang, Yang Hormat Datuk Mahmud Muhammad Nawawi dan Ketua Polis Pahang, Yang dihormati Datuk Ramli Muhammad Yusof. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.